Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatilah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha, Cik Abdullah bin Maknawi selaku penyelia don wakaf baru, yang berusaha Cik Rosli bin Abdullah, penolong pengurus tabun amanah untuk kenali, para penghulu, dan yang dimuliakan juga penerima kad takaful warga emas di kalangan ayah-ayah dan ibu-ibu kita, muslimin muslimat serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Pertama-tama sekalinya alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita sama-sama dapat berkumpul di medan pasar wakaf baru untuk menerima kad takaful kifalah bagi warga emas yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi sebelum tu memanglah menjadi amalan bagi tabung amanah untuk kenali setiap program yang kita buat ni, kita tak buat untuk bagi benda saja. Paling-paling tak kita akan isikan dengan santap rohani juga, sebagai perkongsian kepada kita semua. Jadi ahli hambanya, hamba mari sini pada pagi ni bukan nak mengajar pakcik-pakcik, bukan nak mengajar ibu-ibu dan adik kakak sekalian, tapi sama-sama kita nak berbincang. Jadi ahli terkenalinya dia pilih satu benda, satu tajuk untuk sama-sama kita berbincang hari ni, iaitu mengenai semaya itu sendiri. Apa kita amal nak kata hak tapi apa ni tak semaya? Semaya belaka. Sebab apa kita ambil tajuk bab semaya? Sebab kita sayang kepada anak-anak kita. Kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita, implikasi hasil dia tidak semaya itu menyebabkan berlaku berbagai-bagai perkara. Jadi syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan tubuh badan yang sihat kepada kita, yang telah mengurniakan masa kepada kita, ruang kepada kita, yang dapat sama-sama kita nikmat-nikmat ni kita gunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara tujuan utama yang Allah Taala jadikan kita. Bukan semata-mata untuk hidup atas dunia, kerja-kerja sampai habis pecah tunggu mati. Jambil ni pula tunggu kad kifalah. Tak. Tunggu duit kifalah tu tak tunggu dah duit kifalah. Pasal duit kifalah tu pergi cucu-cucu kita je terima. Kita je tunggu mati je lah. Betul? Jadi alhamdulillah, maknanya pertama sekali Allah Ta'ala menjadikan kita semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang kita tengok, yang kita baca semua dalam semaya kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semaya aku, ibadat aku, hidup aku dan mati aku, kita janji dengan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Tuhan yang mentadbir alam, untuk Allah Taala yang mentadbir alam. Dia yang kita mengaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum tu juga kita pernah mengaku dengan Allah Taala semua daripada kita ni, yang asal daripada Tuhan yang satu ni, itu ada, semuanya telah mengaku dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah ni lagi. Alam ruh. Masa kita belum lahir di muka bumi ni, qalu alastu bi rabbikum. Tuhan tanya kita, adakah mengaku bahawasanya aku ni Tuhanmu? Maka kita mengaku dah. Qalu bala. Bahkan kami mengaku. Kita mengaku dah.
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah apabila kita lahir ke atas muka bumi ini, kita akan melaksanakan segala suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah-ayah semua, kalau kita tengok bagaimana anak-anak kita, ahli-ahli muslimat ni, masa beranak gitu, tak rajin tengok ke anak-anak. Masa bayi baru lahir tu lagu mana keadaan dia. Biasanya dua perkara yang akan dibuat oleh budak kecil yang baru tu dalam perut mak dia. Gapo dia Nah, ayah-ayah biasa berasa ke tak? Dua perkara yang biasanya yang dilakukan oleh setiap budak kecil yang baru tu dalam perut mak dia. Yang pertama gapo? Lama mak dia ada beranak ni tak tahu bukan dia. Nah, yang pertamanya ialah bayi yang baru lahir ni akan genggam tangan seera-era. Tak tobik kacak ngilah lalu. Tobik-tobik tu genggam tangan era-era. Genggam semua-semua. Nah, genggam tu genggam apa? Sebagai menggenggam amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya aku akan patuh pada perintah Allah Taala bila turun atas muka bumi. Dan yang kedua yang biasa dilakukan oleh bayi ini juga, mereka ni akan menangis terisak-isak. Mereka akan menangis terisak-isak. Nangis sebab apa? Sebab kerana bimbe-bimbe amanah yang telah kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala tak dapat kita laksanakan. Ada hak fokus asalnya. Kita bimbang takut tak boleh laksanakan. Kita pakat menangis, berapa menangis, semua ada depan ni menangis. Tak, ibu-ibu dan ayah-ayah serta muslim-muslim semua pakat menangis. Bimbang takut tak tak dapat melaksanakan amalan. Mula-mula kecil menangis lah, tapi akhirnya kita lupa balik janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji kita lupa. Akhirnya wujud generasi-generasi yang tidak semaya. Nah, kita hari ni hari ada tempat kita, ibu-ibu yang ada tempat kita, alhamdulillah pakat semaya berlaku. Tapi generasi yang poh pada kita lah, di kalangan remaja hari ni, anak-anak kita hari ni, walaupun kita tengok asal keluarga dia keluarga tak lebar, maya masjid ke sama, tapi tiba-tiba sedihnya anak rumah tak semaya, cucu rumah tak semaya. Inilah punca yang utama yang menyebabkan berlaku punca kepada segala perkara-perkara yang karut-marut yang berlaku atas dunia hari ini. Kita tengok bagaimana budak-budak kita hari ini bunuh tiap-tiap hari. Sakauba tu duduk dalam sakauba, bunuh tiap-tiap hari pun. Seleh sikit, kes apa? Kes boleh jadi naik motor, kau naik kereta potong kat sebelah kiri. Segera tak puas hati ambak kata tak kena buat mati. Dah. Kadang-kadang kes ke apa? Hari depan ambuh sendiri amak kelih. Kesnya kecil sangat je. Dia berjalan-jalan dia kahwin dekat tepi. Mau kelih ke apa kaki? Papung kelih ke apa kaki? Badi-badi kelih. Akhirnya bergocok. Gogeng gocok. Pada ada tengah gocok tu, saya dia ni mari tolong kata. Katok demo. Paling muka kelih-kelih gus sendiri kata. Lepas kelih gus sendiri tu tinggal dua tu pula dekat. Siapa kita mau? Sikit sangat. Itu masalah pembunuhan, masalah kegocok, masalah apa. Dan begitu juga dengan masalah zina. Zina kalau kita tengok Allah boleh katakan majoriti. Banyak kira anak-anak kita kalau hak bergendong-gendong, kita tanya, kalau kita ikat, kita pegang, kita tanya, sah dah. Paling-paling dah peluk cium kakak biasa. Kalau jamil hari itu orang berzina dalam kampung kita, tak boleh nak duduk kampung. Sebab keluarga rasa malu. Tapi jamil lah ni dah jadi biasa. Punca utamanya ialah semaya. Itu sipil situ. Sebagaimana Allah Ta'ala jelas, sebagaimana ayat yang aku baca tadi. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ini dapat mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Maknanya kalau kita tengok pada falsafah semaya itu sendiri, falsafah semaya itu sendiri kita baca dalam semaya. Sebab antara syarat utama Imam Ghazali menyebut kepada kita kenalah usaha supaya semaya kita tu biar bertenaga, tak biar khusyuk. Kerana semaya yang khusyuk inilah yang akan membentuk segala pribadi kita. Kita kadang-kadang semaya tak tinggal.
Tapi kita tak pernah tanya hasil selepas daripada semaya ni, adakah semaya ni boleh bui bekah kepada kita untuk membentuk peribadi kita. Kita tengok bagaimana. Kalau kita dekat kampung lah, hamba sendiri kau siapa kau baik, semaya tak tinggal. Tapi mengapakah kita pada kata kita sama-sama kita kejek mengopak. Tak, kita ni banyak sangat kejek. Akhirnya kita akan mengopak. Lebih daripada mengopak, kita akan memfitnah orang lain. Dan fitnah ni benda besar. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah ni dosa dia lebih besar daripada membunuh. Tak, kalau kita duduk dalam jemaah ni, dalam jemaah untuk menegakkan kalimah Islam, kalimah Allah Ta'ala di atas muka bumi, kalau kita rasa iri hati sama-sama kita duduk dalam jemaah. Sebab apa? Sebab boleh jadi semaya kita tak boleh nak memberi kesan kepada diri kita sendiri. Maka bagaimanakah yang digariskan oleh Imam Ghazali sendiri supaya semaya kita ni boleh beri kesan? Hasil kita semaya kita tak mengopak, hasil daripada kita semaya kita taat pada perintah Allah Ta'ala, hasil daripada kita semaya kita sayang kepada Islam ni untuk bertapak di atas muka bumi. Alhamdulillah kita sekarang ni diperintah oleh Yang Amat Berahmat, guru kita, yang nampak wawasan dia bukan setakat dunia je. Untuk pertama tak gurunya mikir sampai ke akhirat, nak supaya anak rakyat ni sebenarnya sampai ke akhirat esok. Sebab itulah antara jadah dengan tak guru, bila kita isi warga rumah yang isi takaful ni, kalau boleh tu kata nak suruh pakat masyur kau belakang. Lagu mana? Ya, kalau kita serah anak kita kaya belakang dah, kita boleh buat penama tu masjid wakaf baru kau untuk menerima tak sebagai lepas kita mati semangat tu. Ada pun buat sekolah agama kau, ada surah-surah kampung kita kau, boleh buat untuk memberi sahih kepada kita tu sendiri. Tak, sebab apa bila kita terima kepada tempat-tempat ibadat lagu ni, insya-Allah selagi mana orang duk guna akan memberi pahala kepada kita siapa lepas kita mati. Jadi maknanya apabila kita kecek buat semaya sepatah dua ni pada pagi ni, hamba nak ambil ringkasan sebagaimana yang dibuat oleh Imam Ghazali kepada kita supaya kita menilai diri kita balik dan menilai kepada anak-anak kita dan cucu kita. Bapa anak-anak kita, cucu-cucu kita yang semaya-semaya dah, tapi menyebabkan mereka ni kita sendiri pun melanggar semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabnya ialah puncanya semaya kita tidak semaya dalam keadaan khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang pertamanya Imam Ghazali kata untuk kita khusyuk dalam semaya ialah kita kena tafahum, kena faham segala makna yang kita kata dalam semaya kita. Ni kita semaya juga, tapi tak tahu apa yang kita kata. Pertama sekali start kita takbir Allahu Akbar tu ada dah. Pas itu maknanya kita kan sanggup kata Allah Maha Besar. Bila kita sebut Allah Maha Besar, kita sanggup mengaku Allah Ta'ala Maha Besar, maka inilah yang kita nak bawa sampai ke luar semaya kita. Segala-galanya Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Tanya kita buat kerja apa, bila mana kita dengar seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan ayatnya benda hak lain selepas daripada itu cek belakang. Tak, kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Tak, wajjahtu wajha lillazi fatara, ya Allah hidayahku, aku hadapkan dirimu kepada kau. Tak, dalam semaya kita inna salati, dan kita mengaku dengan Allah Taala sungguhnya semaya aku, ibadat aku, hidup aku dan mati aku kerana Allah Taala. Hanya yang kita mengaku dalam semaya. Biar kita faham segala bacaan dalam kita semaya. Yang keduanya ialah kita tidak akan rasa khusyuk dalam semaya kalau kita tak serah Allah Ta'ala ni besar. Kita kena takzim, kena membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana nak serah Tuhan ni besar? Lepas tu kita kena serah juga Tuhan ni hebat. Allah Maha Agung, Tuhan juga Maha Hebat. Kita tidak akan khusyuk dalam semaya kalau kita serah Tuhan kecil. Bagaimana kalau kita setengah-setengah daripada kita pernah masuk majlis dengan raja-raja, dengan tuanku kita ke apa, bapa sebelum nak pergi jumpa tuanku, nak pergi terima hadiah daripada tuanku tu, kalau nak jumpa hari ni, mari orang panggil kita supaya berlatih nak pergi kena, tak bisa hilap tempat tuanku. Sebab kita serah tuanku tu besar, sampai kita mau nak jaga. Tapi semaya kita tak buat lah tu. Kita semaya kadang-kadang kita tak baju nyadar gitu. Baiklah, kita tak dapat semaya kita tu tak boleh nak membentuk diri kita sebab kita tidak rasa Allah Ta'ala tu Maha Hebat dalam semaya kita. Dan kita juga kena merasakan bahawasanya Allah Ta'ala ni akan membalas
segala apa yang kita buat atas dunia. Dan kita rasa, dan juga yang sesungguhnya Imam Ghazali kata, kita kena ada rasa ar-raja, pengharapan kita dengan Allah Ta'ala daripada ibadat kita ni. Harap-harap Allah Ta'ala menerima ibadat kita. Yang akhir sekalinya ialah al-haya. Kita kena segera malu. Kita kena segera malu pada diri kita. Seandainya dalam semaya pun kita lalai pada Allah Ta'ala. Luas semaya tu kita lalai atas pada Tuhan. Dalam semaya pun kita lalai juga pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patutnya kita rasa malu pada Allah Subhanahu. Sebab itulah ulama mengatakan bahawasanya, kalau kita kalau kita khusyuk dalam semaya, insya-Allah bahkan luas semaya pun kita akan rasa khusyuk. Hasil kesan daripada kita semaya tadi akan bawa sampai ke luas semaya. Tak. Kita nak buat apa-apa, kita seru Allah Ta'ala perhati kita. Bagaimana dalam semaya tadi. Sebab antara benda yang kita kena buat dalam semaya kita ialah kena ada ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kita sembah Allah Ta'ala seolah-olah kita nampak Tuhan. Kalau tak nampak, fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah Tuhan sentiasa melihat kita. Inilah antara benda-benda yang dapat menjaga kita bahkan luas semaya. Jadi alhamdulillah, sekarang ni kalau maknanya kita semaya-semaya dia cuma kita nak packing mutu amal kita daripada sehari ke sehari. Sebab apa? Sebab ulama mengatakan bahawasanya adalah rugi ayah-ayah dan mak-mak sekalian, kalau kita amalan kita ni hari ni dengan kemarin super rugi. Umur kita 30 tahun itu semaya kita lagu ni ya. Umur 40 pun lagu tu ya. Umur 50, 60, 70 pun lagu tu juga. Rugi dia kata. Sebab apa? Rugi. Sebab mari mulai jadi jauh sikit kita dengan lubang kubur. Hari ni kau harkat sari dengan lubang kubur. Yang mesti sekalinya setengah kita apabila kita sebut mengenai benda-benda hak dalam kubur ni, benda-benda di alam barzakh, benda-benda hari akhirat ni, dia tak serah mana, tidak rasa mana benda ni akan berlaku pada diri kita. Misalnya kita bila orang mati, dia tu mati dah kemarin, Maulah ni haji tu mati dah kemarin, hajah ni mati dah kemarin. Kita bila seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima kita. Dia pilih lah orang semua dah. Kalau ni mati mudah je. Kita dia pilih lah orang, tapi kita tak cuba letak atas diri kita. Betul lah, kita tengok bagaimana orang-orang lain. Kalau dia buat ibadat atau buat apa, dia akan buat dengan hasil habis-habis baik, seolah-olah dia rasa ni lah ibadat aku yang terakhir sebelum aku nak sembah Allah Ta'ala. Misalnya kalau kita semaya subuh pagi tadi, ni lah semaya subuh aku yang terakhir. Boleh jadi zuhur dan kita ni tak jumpa dengan Allah Ta'ala. Zuhur kan. Dari ramai-ramai ni siapa hak dia yakin bahawasanya dia boleh jumpa Tuhan? Dah maya zuhur kan. Kita tak yakin bahawasanya kita belakang ni tak yakin bahawasanya kita dah maya zuhur kan. Boleh jadi kita boleh balik dia cek kat neraka tu, lalu roket tu kat jatuh dalam roket. Mati. Dah, hak paling sedih mereka tidak merasai bahawasanya bagaimana saat-saat kematian tadi. Nanti alhamdulillah. Cuma kita semua ni pakat semaya belakang dah. Cuma kita nak bahawasanya semaya ni kita dapat kerakkan dalam anak-anak kita dan cucu-cucu kita, supaya tidak ada daripada generasi kita yang tidak semaya. Supaya tidak ada generasi kita yang tidak semaya. Sebab lahirnya generasi yang punahnya hasil daripada generasi tak semaya. Sebab berat ayah-ayah dan mak-mak sekalian, muslimin sekalian, bagi orang yang tak semaya itu sendiri, kita kena ayat kepada anak-anak dan cucu kita. Bagi orang yang tak semaya sendiri, maknanya banyak benda yang dia akan terima. Dan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW ada sebut bahawasanya dosa orang yang tak semaya ni, Nabi sebut sekali kita tak semaya, dosa kita ni akan naik ke langit. Sebagaimana buat air hak tengah panas tu berawak naik ke langit. Dosa hak tak semaya. Kemudian lama-lama kumpul jadi sopai batu takut. Kemudian dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan,
berilah peluang kepada aku supaya aku boleh hempak atas kepala Tuhan aku. Boleh hempak atas kepala Tuhan aku. Sebab orang yang tak layak hidup atas muka bumi. Dia kata biar dia tu. Masa pembalasan dia tak sampai lagi. Bui tu. Dia nak engkar setara mana perintah aku. Ini kita kena ajak ke anak kita, kepada cucu-cucu kita dan anak-anak kita. Dan bumi pula tiap-tiap saat dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan aku, builah peluang kepada aku, biar aku telah kan. Bila kita tengok setengah-setengah negeri-negeri yang umat dia, masyarakat dia terlalu jahat. Tak. Tanah hutus tak. Tanah hutus tak. Itu antara bala-bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita kena memikir hati. Setengah-setengah orang dia tidak kata benda ni merupakan bala daripada Allah Taala. Dia akan kata benda ni bencana Allah ataupun betul-betul keadaan muka bumi lagu tu dah yang menyebabkan berlaku benda lagu tu. Tak nampak seolah-olah Allah Taala ni berkuasa. Bumi duk minta sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita perhatilah, ni ditulis dalam kitab-kitab alim ulama kita. Dia perhati, dia tengok berdasarkan kepada nas-nas yang ada. Dia kata bagi orang tak semaya ni, muslimin-muslimat semua, kalau kita perhati atas dunia ni, bagi orang tak semaya, biasanya kita boleh tengok jelas. Pertama sekali, Allah Ta'ala akan kurangkan keberkatan daripada usia kita tu sendiri. Tuhan akan hilang berkat. Umur panjang tapi tak ada berkat. Lagu mana tak ada berkat? Petang-petang dia pergi haji, sampai ke telung, belum bayar apa-apa haji. Kalau wakah juga kena salin sama. Wakah pasal dia boleh sebulan 2 bulan. Ya mak dah belum naik haji tak apa lagi, dah naik haji tak dapat makan. Tak sampai ke belum bayar. Wakah. Tidak ada berkat. Hidup kita duduk tengah main haji betul-betul sepatutnya kita boleh baca Al-Quran ke, berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menambahkan segala nilai amalan-amalan kita sebagai bekal untuk kita menghadapi hari akhirat. Tapi kita ni tak berubah. Tak, maya juga. Tapi tak berubah. Kalau haji sama Allah, minta maaf lah. Amal pasal kita sebut. Sebab benda ni tak ada berkat dalam hidup kita. Kalau orang puas, kalau betul-betul, sebab tu boleh ambil juga Quran-Quran ke, ngaji, baca ataupun bila-bila wasbih selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke zikir-zikir yang lain. Tapi dia atas tangga. Dia atas tangga, dia atas gerai. Tak, mula-mula ya saja-saja, bila-bila main tap, bila-bila makan jepuk. Pada itu habis. Kita anak jiran kita sebelum rumah main gini habis tu. Benda-benda lagu ni, benda dosa belaka ni. Kerana orang Muslim, Nabi kata al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ni dia orang yang apabila lidah dia, orang Islam yang lain ni selamat daripada lidah dia dan tangan dia. Hasil daripada kejahatan lidah kita tak kena pada orang lain. Hasil daripada kejahatan tangan kita tak kena pada orang lain. Itu orang Islam yang sebenar. Tapi kita duduk dalam keadaan itu, tak ada berkat kehidupan kita. Sepatutnya kita tambah lah. Sebab kalau kita boleh baca Quran, baca lah sehuruf 10 kebajikan, sehuruf 10 kebajikan. Alif Lam Mim, 3 huruf 30 kebajikan tu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nah, ni kita nak menghadapi Ramadan, mana kita cuba kena bersedia lah ke arah tu. Yang keduanya, orang yang tak semayang ni, rezeki akan disempitkan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi. Kita tengok bagaimana orang tak semayang, kau hulu ke hilir cari rezekinya, maya tak cara. Tapi cuma tu ya, boleh rezeki tak kaya-kaya pun, cuma setengah-setengah ya. Kadang-kadang Tuhan lebih kaya juga. Boleh jadi Tuhan nak menyesatkan dia lagi, nak melalaikan dia lagi dalam keadaan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kaya orang tak semayang ni, rezeki akan disempitkan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada tempat baginya di sisi agama. Orang yang tak semayang ni tak boleh buat saksi, tak boleh buat gapo, tak ada tempat dia di sisi agama ni. Yang akhirnya, yang seterusnya, orang tak semayang kalau kita tengok atas dunia ni, Tuhan akan hilang air muka dia hak jernih tadi. Air muka orang pergi, Tuhan buat beda. Dah, Tuhan buat beda. Kadang-kadang orang tak semayang, kita boleh tengok atas dunia ni, mati tak cukup tanah. Mati tak cukup tanah, memang banyak dah berlaku. Kadang-kadang jadi babi.
Kita pernah dengar cerita bagaimana manusia mati ni rupa jadi babi. Tanah tak cukup, nak panen tak cukup, nak panen tak cukup. Sebab dosa-dosa kita tak semaya. Hakik jadi babi ni bukan berlaku pada zaman kita lalu ni ya. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersama dengan sahabat-sahabat lain duduk buah, ada duduk bincang. Tiba-tiba mari seorang anak muda, mari dalam keadaan mengisuk-ngisuk, menangis-nangis. Orang muda mari tiup tangan. Nabi kata, "Mana?" Tuanya sedang molek, tubuh gagah molek. Tiba-tiba dia terkejut. Dia tanya pun kayak pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tak menangis? Ayah aku baru je mati, tapi tak ada seorang aku nak menguruskan jenazah ayah aku. Tak ada seorang aku." Berat orang kampung ni kalau tak ada orang, kalau ada orang mati tak ada orang nak mengurus jenazah dia. Kalau berlaku kampung kita memang berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba suruh Sayyidina Umar dan Abu Bakar pergi jumpa dengan nak ngurus jenazah lagi. Duduklah dalam selimut sapa situ. Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun bukalah selimut yang menutupi jenazah ayah orang tua tadi, ayah orang muda tadi. Bila Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar buka, tengok-tengok, kejut dia. Bukannya mayat yang duduk tidur dalam selimut tu. Yang ada ialah seekor babi hutan yang hitam legam. Dan ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pun balik panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayak cerita, Rasulullah mengangkat cerita, Rasulullah pergi. Bila Rasulullah pergi, Rasulullah doa dengan Allah Ta'ala, "Ya Allah, hidayah, kembalikan mayat ni kepada rupa asal dia." Akhirnya babi, rupa babi dia tukar jadi mayat biasa. Dan Rasulullah urus jenazah dia, siapa dalam kubur, masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, sekali lagi mayat tadi berubah jadi orang. Berubah jadi orang. Nak ayatnya kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahawasanya orang yang tidak semaya ni sesok di hari akhirat akan jadi rupa sebagai babi hutan yang terlegam." Itulah maknanya, tuan-tuan dan muslimin-muslimat sekalian, bahawasanya kita kena ambil penekanan yang besar kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita supaya mereka dapat mengerjakan semaya. Masa nak mati dah hak paling bimbang sekali. Bimbang, takut mati dalam keadaan tak boleh nak mengucap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam keadaan lemah iman. Tak nak mengucap tak boleh. Bila tak boleh nak mengucap, maknanya orang ni mati dalam keadaan tidak Islam. Tidak Islam. Itulah kita bimbang sekali. Jadi kita kena beri penekanan. Kerana semaya-semaya ini merupakan benda yang dapat menjadikan kita sebagai makna umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendaki tadi lah. Cuma akhir sekali sebelum hamba mengakhiri perbincangan atau muzakarah kita lebih kurang buah kita pada pagi ini, hamba menggesalah kepada diri hamba sendiri dan semua muslimin muslimat yang ada pada hari ini. Pertama sekalinya kita cuba memperbaikikan mutu amalan semaya kita. Kerana dengan semaya yang mempunyai mutu inilah yang dapat membentuk peribadi kita. Sekurang-kurangnya kita tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Antara perkara mungkarnya ialah kita membiarkan kepimpinan Islam yang ada di bumi Kelantan ini jatuh kepada tangan orang lain. Sebab apa? Bila jatuh kepada tangan orang lain, hamba dimaklumkan bahawasanya banyak perkara-perkara keistimewaan kita sini di bumi Kelantan ini akan terlepas. Banyak. Lah ni alhamdulillah. Takaful kifalah ada gapo ada semua. Kelantan lah negeri yang pertama yang melaksanakan skim takaful kifalah. Dan negeri-negeri lain walaupun duk sahur dengan kaya gapo tak buat lagi. Baru nak tiru-tiru Kelantan. Jadi alhamdulillah kita boleh belakang daripada dua pihak. Asalnya ada dua KJM boleh dua-dua. Kalau ada seorang pakat tak gubuk, kalau ada dua-dua pakat gubuk nak buat kebaikan kepada hamba rakyat dia. Jadi apa rasa sekadar itulah kuliah ataupun tazkirah motivasi pada pagi ini.
minta lah supaya kita sama-sama dapat apa yang Amo sapa tadi, dapat sama-sama memberi kesan kepada diri Amo sendiri dan semua hadirin dan hadirat yang hadir. Aku lihat hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.